habis minyak. Baik, terima kasih kepada Datuk. Walaupun ringkas tapi padat, isinya pun jelas dengan kisah dan contohnya. Mudah-mudahan dapat menyentuh hati kita dan kita berusaha untuk melakukan satu penghijrahan yang lebih baik daripada sebelum ini dan lebih baik daripada masa akan datang, insyaAllah. Baik, kita sampai ke round yang ke-12. Alhamdulillah. Dah round ke-12 dah. Sebab masa dibagi lebih kurang sampai 6 suku, lebih kurang kita ada 10 minit lagi. InsyaAllah. Sebabkan lepas ni kita ada program lagi. Baik, untuk yang terakhir. Ya, saya mohon kepada Ustaz Muhammad untuk menjelaskan bagaimanakah dalam konsep kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tengok gejala sosial hari ini ini kita kena sebut tuan-tuan, kita kena sebut. Ya, sebab mungkin berkongsi sikit bila mana saya di pejabat agama di JAIS. Hari-hari dengan masalah rumah tangga orang, laki bini bergaduh maki hamun. Minta maaf cakaplah yang dengan anak-anak mudanya bermasalah datang perut terbojok dan sebagainya. Yang suami isteri bergaduh, kalau ada bergaduh maki hamun semua keluarlah perkataannya. Dengan cipannya, cipan keluar, pelis cipan. Aku pun terbabit di rumah tangga apa cerita. Ya, nanti dengan remaja-remajanya yang mendedahkan aurat dalam keadaan yang sengaja, kadang-kadang berlebih-lebihan lagi. Yang mencuri, yang berzina, rogol tak sudah. Ya, jadi kita dah sebutkan tadi, bukan sekadar umat wasata itu dilihat dalam soal agama, ibadah, kerja dan sebagainya seperti mana diperpokok oleh Datuk tadi, tetapi mencakupi juga bagaimana kita dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang juga dituntut di dalam Al-Quran supaya kita dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan muka bumi ini. Dan dalam masa lebih kurang 10 minit terus mohon Ustaz buat kesimpulan dengan perbincangan kita berkaitan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator, rakan ahli panel, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak saya yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Bagaimana kita ingin maknanya menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai satu jalan dalam menjadikan masyarakatnya masyarakat yang wasatiyah ataupun masyarakat yang seimbang. Jadi, apabila disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW ada menyatakan bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia berusaha untuk ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu ubah dengan tangan, ubahlah dengan lisan. Jika tak mampu ubah dengan lisan, ubahlah dengan hati. Maksudnya tidak meredai maksiat itu. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau langsung tak reda, tak reda pada maksiat itu, mana tak ada iman. Paling kurang tak suka, tak suka. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan sebenarnya disuruh kita amar ma'ruf nahi munkar ini sebab maksiat memang ada di sekeliling kita. Cuma kadang-kadang maksiat itu dia berlaku, dia terjadi kerana tidak ada orang tegur. Sebab nafsu ni dia akan cuba sikit-sikit. Jadi okey, ada orang tegur nampak okey. Dia pergi lebih jauh ni. Okey ni. Macam mana Ustaz sebut kan? Saya dapat memahami Ustaz saya ini perasaan. Saya peguam Syafi'i sejak 2005 memahamkan Ustaz. Kalau rumah tangga ni, kadang-kadang isteri ni, dia provoke suami, dia tengok. Dia provoke sikit, okey. Tak marah pun, dia akan provoke lagi. Okey. Itu yang akhirnya tak ditegur, akhirnya sampai boleh akhirnya maki dan sebagainya. Kan sebab apa dia, macam tu dengan anak. Anak dia akan sikit, keluar malam, pukul 10 balik. Mak ayah tak ada apa-apa pun, pukul 11, dia tak ada apa-apa pun. Pukul 12 lah. Itu yang sampai dibiarkan, akhirnya pukul 3 pagi pun buat terlampau je. Dan sebab apa? Tak ada pada awal tu tak ditegur. Saya kalau balik daripada macam forum, contoh macam malam ni program kadang-kadang memang sampai pukul 11, 12. Saya bingung betul, mesti kadang habis pukul 12. Kadang-kadang kalau balik ke rumah tu lalu kawasan perumahan,
tengok orang berkapal ni, saya akan berhenti. Biasanya saya akan berhenti. Dan pengalaman saya yang cetek ini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Orang Melayu ni bagus. Biasanya kalau 10 orang ditegur, 9 atau 8 orang akan ikut. Satu tu mungkin ada. Tapi biasanya, mana mengikut. Tapi kenapa mereka boleh buat benda yang jahat? Sebab tak ada orang tegur. Kalau saya berhenti itu, saya akan tanya kadang-kadang. Kalau ada pukul 12 sekarang di forum kan. Apa pun pasal pukul 12. Saya berhenti sikit. Motor rosak ke? Dia tengok saya, dia kata, tak adalah pakcik. Dipanggil aku ni pakcik. Pakcik pun pakcik lah kan. Kalau tadi kau dah mana, duduk kelang pakcik. Pukul 12 sebenarnya. Tak bagus ni. Pergi balik sana lah. Kau ni duduk mana ni? Duduk belakang ni, flat belakang. Pergi balik tak pun. Terima kasih pakcik. Sama-sama. Ni lepas boleh balik. Kita tegur terima. Ada juga yang jawab. Ada juga yang jawab. Dek, motor rosak ke? Tak ada lah. Pukul 12 ni tak baik tau. Kau keluar malam macam tu bagaimana tak baik tu. Habis pakcik tu pukul 12, pakcik tu baik sangat ke? Ya. Ada juga yang menjawab macam tu. Apalah. Tapi paling kurang kalau kita tegur, benda tu akan stop. Masalahnya kalau tak tegur, itulah yang akan boleh jadi terus makin berani. Sebab itulah umat Muhammad kelebihan dia. Antaranya, siapa nak jadi umat Muhammad? Siapa ni umat Muhammad kalau sebut dalam Quran? Ciri-ciri umat Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah satu umat yang suka amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri umat Muhammad. Kalau nak jadi umat Muhammad besok bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir besok, kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau isteri kita buat salah, kita tak tegur, kita takut tak nak tegur, itu tak jadi umat Muhammad. Mungkin anak kita salah, kita takut nak tegur, dia tak jadi umat Muhammad. Tapi kan Ustaz, dia cakap sepatah, dia kata 10 patah, dia jawab Ustaz. Malah seorang menegur. 10 patah dia jawab, ada seorang tanya, Ustaz, isi saya Ustaz. Sepatah, dia kata 10 patah dia jawab Ustaz. Apa nasihat Ustaz pada saya? Saya kata, faham? Abang kena teruskan menegur. Sehingga kalau tak abang mati, isteri abang mati. Oh macam tu tak ada? Macam tu lah. Kadang-kadang kita tak ada punya kekuatan untuk tegur. Dalam konteks suami isteri, dalam Ustaz saya mesti disebut. Dalam jahil mengajar masalah suami isteri. Masalah suami isteri ni, kalau tak tegur, mula-mula dia akan jadi tak kuasa. Tak kuasa lah tegur. Tak kuasa ni kalau berterusan, dia akan jadi nanti, mula-mula jadi malas nak menegur, malas nak mati bising. Apabila malas nak menegur, sampai tetap dia akan jadi tak kuasa. Tak kuasa lah. Dan tak kuasa ni kalau berterusan, dia akan jadi takut nak menegur. Itu akhirnya orang jadi takut bini. Dia bermula dengan malas nak menegur, malah harus bebel. Dia tak ada kekuatan untuk mendengar bebelan isteri. Dia tak ada kekuatan. Kalau ada kekuatan, dia orang lelaki. Sebutkan. Bagi ibu-ibu akak-akak macam tu juga. Suami ni kena sebut dengan baik. Dia salah kena tegur. Salah tak tegur tu, dia makin berani. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Dan apa yang kita nak tegur? Nabi kata, tengok kemungkaran, tegur. Buat dengan tangan, tak boleh dengan lisan. Apa yang kita nak tegur? Yang kita nak tegur, yang kita nak betulkan cara berfikir. Sebab seseorang buat salah kerana cara berfikir salah. Bagaimana Datuk Zaul sebut tadi? Seorang ini memandang, kalau dia salah cara memandang, dia boleh buat salah. Seorang isteri hari ini kadang-kadang dia melawan suami. Kadang-kadang dia tak rasa dia salah. Sebab tu dia boleh melawan suami. Cara berfikir tak betul. Alah Ustaz, padan muka suami saya Ustaz. Dah 2 minggu saya boykot dia. Kebil lagi tidur kat luar. Macam mana saya isi solehah Ustaz? Dia ni buat bohong saya, padan muka Ustaz. Dia tak rasa dia bersalah. Ada kadang-kadang suami yang tak bertanggungjawab pada isteri, dia tak rasa dia bersalah. Sebab apa? Cara berfikir tak betul. Cara berfikir penting. Jadi amal ma'ruf nahi munkar maksudnya apa? Betulkan cara berfikir. Kena betulkan. Salah ni. Seorang isteri berhormat kepada suami. Abang tu bos sama dengan dah diam. Cukup. Jangan lawan lagi. Besok ingatkan lagi. Cara berfikir kena betul. Sebab kalau cara berfikir tak betul, seorang akan silap dalam bertindak. So hari ini pergi kuliah, kita dapat satu konsep yang betul. Kena kongsikan dengan anak kita, kena kongsikan isteri kita. Betulkan cara berfikir.
Saya nak tutup forum ini, mana giliran terakhir saya ini, dengan satu cerita. Pada tahun 2008, saya ada program di Maghribi di Maroko. Mungkin tuan-tuan dah pernah sampai juga. Maroko ni satu tempat yang jauh. Saya naik ke terbang tak berapa. Tengok peta tu macam dekat je. Dah jauh. Sini ke Dubai lebih kurang 8 jam. Transit ke Dubai lagi lebih kurang 6 jam. Dekat 8 jam juga. Daripada Dubai pergi ke kapal Dhaka, lagi 7 jam, 8 jam juga. Ketika saya transit ke Dubai tu, 6 jam, 7 jam lebih kurang. Apa nak sampai-sampai masa subuh. Jadi solat subuh, saya bertemu dengan bekas Mufti Johor, Datuk Nur Gadut. Lepas solat subuh saya pun tanya, Tok, di mana Tok? Dia kata, anak pergi Johor ni. Maaf, anak pergi Mesir ni. Anak nak uruskan pelajar-pelajar katanya. Anak pergi Mesir ni. Anak ada uruskan ke pelajar-pelajar Johor sana. Entah nak pergi mana? Anak Maghribi Tok. Maghribi? Ui, bagus Maghribi Tok. Kenapa? Kenapa Tok? Sana ulama-ulama hebat-hebat ni tu. Kalau tak ziarah, atakin salam. Anak pun pernah ke sana. Kata, Datuk Nur Gadut. Saya jalan lagi, saya bertemu dengan Syekh Sabri. Waktu tu Syekh Sabri tengah buat program Spice Route TV3. Masak-masak ni. Berbual-bual dengan Ustaz nak ke mana Ustaz? Saya kata nak pergi Maghrib. Ui, Maghrib bagus Ustaz. Kenapa? Makan tu sedap-sedap tau. Masam dia, masin dia, mana cukup gabungan dia. Oh, ya tu, sedap sana dia bagus tu. Okay. Jalan lagi, dia nak tahu jam apa. Saya bertemu dengan budak muda, kerja Petronas dulu kan. Berbual-bual dengan Ustaz nak ke mana Ustaz? Dia kata saya nak pergi Maghrib. Ui, Maghrib bagus Ustaz. Dia kata kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. Gabungan orang Turki, orang Barbar, orang Spanyol, orang jadi. Cuba kita lihat, memandang benda yang sama daripada perspektif yang berbeza. Apa membezakan mereka? Cara berfikir. Sebab itu Islam datang membetulkan cara berfikir. InsyaAllah kejap lagi, konsep hijrah itu maknanya membetulkan cara berfikir. Kita akan mesti lepas maghrib lagi. Membentukkan cara berfikir. Sebab kalau cara berfikir betul, dia akan betul. Atau Zawi sebut tadi kan. Ada orang yang salah dalam melihat kekayaan. Maaf saya sebut kan. Orang Melayu ni, pertama kali, saya bukan nak puji Zawi ya. Ikhlas kepada hati saya. Pertama kali, saya ni berforum, saya jumpa orang yang memandang kekayaan itu bukan jahat. Sebab kebanyakan harta ustaz-ustaz pun dia akan ceritakan kaya itu jahat. Akhirnya orang lain ni kalau nak kaya dia rasa bersalah. Banyak dia bagi pandangan kaya itu mesti lupa akhirat lah, kaya itu mesti pertama kali ya. Saya memang geng benda tu lah. Sebab Islam memang perlu kaya. Di Palestin tuan-tuan sekalian, Islam ni nak melumpuhkan orang Palestin, dilumpuhkan ekonomi. Sebab orang kalau tak ada kekuatan ekonomi, dia tak akan kuat. Di Hebron ditutup kedai-kedai, tak bagi orang berniaga. Sebab itu kalau orang Melayu kita sebut rumah Islam di Malaysia perlu kaya. Sebab kalau tak ada kekayaan, kita tak boleh banyak buat benda. Kekuatan ekonomi itu ada, tapi tidak lagi tangan, jangan di hati. Betulkan cara berfikir. Memandang amar yang munkar. Okey, akhir sekali, betulkan cara berfikir. Bab kekayaan Singapura silap. Tahun lepas, saya dijemput oleh tabung haji untuk buat kursus perniagaan. Tabung haji bagus. Mana-mana peserta-peserta pekerja dia yang nak pencen, dia buat kursus perniagaan. Dia di Guangzhou, China sana tu. Dia buat ke China seminggu, saya cerita pasal perniagaan Islam dan kita terangkan. Ini tempat-tempat plaza-plaza untuk berniaga, ada shipping buat balik. Maknanya 4 grup. Maknanya 40 orang yang nak pencen. Habis kursus saya datang sekarang bertanya, macam mana Ji nak berniaga? Ada yang Ustaz, ini Ustaz memang tak berniaga Ustaz. Bayangkan pen macam ni kat Malaysia, kalau kita pergi supplier kedai buku kan, kita ambil dari supplier kan setengah, 3.8, kita jual lah RM3. Pen yang sama dekat sana sini tu 20 sen je ada ni. Apa nak tender-tender kerajaan ke apa semua, jom kita kursus. Saya boleh kursus kan. Maknanya ambil bangsa dekat sini, kita ambil direct pada sana. Sampai orang tengah. Ada yang Ustaz memang nak berniaga, Ustaz, alhamdulillah. Ada yang Ustaz tak berniaga, alah Ustaz, dah bencin dah.
Rumah ada, kereta ada, anak semua dah masuk universiti, apa nak lagi Ustaz? Habis tu pergi Gongzang ni, dah pergi datang percuma, pergi je lah. Habis grup keempat, saya pergi ke Xi'an. Orang kita sebut Xi'an, ke Xi'an. Xi'an ni dah 2 jam lebih, naik kapal terbang daripada Guangzhou. Ada program TV9. Yang tuan-tuan tengok baru ni, terus terang, kita buat korban di China tu, maknanya tahun lepas punya korban. Di Xi'an ni tuan-tuan sekalian, orang Islam semua berniaga. Orang tua-tua umur 90 tahun, janggut putih-putih pun berniaga juga. Dan tuan-tuan ni boleh cakap Arab. Sebelum saya balik, habis dah program TV9, saya tanya, saya kata tuan, saya tengok tuan semua dah cukup, rumah dah ada, kereta dah ada, semua dah ada, tapi kenapa nak berniaga? Bukan saja anak cucu pun dah berniaga lah. Kenapa nak berniaga? Kan semua dah cukup tuan. Kenapa tuan nak berniaga? Dia kata apa? Aku berniaga bukan untuk kayakan diri aku. Aku berniaga sebab nak kayakan masjid. Sebab nak kayakan madrasah. Beza cara berfikir. Kita berniaga sebab nak kayakan diri kita. Sebab tu bila kita rasa dah cukup, kita berhenti berniaga. Kita ala apa nak lagi, semua dah ada dah. Kan? Tapi mereka berniaga sebab nak kayakan umat. Bayangkan tuan-tuan, katakan surau kita, masjid kita ada jutaan tabung. Masya Allah, macam-macam program boleh buat. Kadang-kadang dekat surau tu tabungannya tak cukup. Sound system, saya pegawai pun saya yakin sama juga. Kita ni penceramah ni sensitif dengan sound system ni. Kalau sound system tak bagus, kesian kat kami penceramah. Terpaksa tinggi-tinggi suara kan. Sebab apa nak bagi orang belakang dengar? Kadang-kadang azan tu sound system surau tu, hayya ala solat, hilang. Nanti dengar balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pupus kadang-kadang. Itu yang ustaz-ustaz ceramah kesian. Terpaksa, oh tuan-tuan silas. Apa nak bagi dengar yang belakang? Lepas 5 tahun, borsir ustaz. Sebab apa? Tapi bayangkan kalau masjid tabungan ada berjuta manusia. Oh, Maulid Nabi boleh buat program yang grand. Awal Muharram. Yang grand. Kalau kita pergi konsep Jomebo, sound system ni tuan-tuan, beratus ribu untuk sound system. Dia ada gelombang yang dengar macam ni, ada gelombang yang sampai kat dada. Sound system. Mana tak budak ni menangis dengan orang nyanyi. Kita dengar ceramah, tuan-tuan. Oh, nyanyi oleh imam, kesian imam. Cukup tahu 5 tahun puasi imam. Sebab macam khutbah tak kuat. So, betul, amal ma'ruf makna betulkan cara berfikir. Saya sambut apa yang Dato' Zawi sebut. First time saya kata, saya special betul. Sebab banyak kadang saya follow dengan ustaz-ustaz suka, maknanya dia memberi lontaran, kayu tu jahat. Sebab orang Melayu kita nak kayu jadi kita bersalah. Nak kayu kan kita bersalah. Sebab apa digambarkan? Kayu tu mestilah, Nabi pun miskin lah. Dia lupa. Dia tak hurai konsep yang penambahan kemiskinan sebagainya. Nanti lambat lah dihisap ke akhirat lah. Berpuluh, beratus lagi dalil-dalil mengenai kaya. Berpuluh lagi. Sikit saja benda yang kemiskinan sebagainya itu yang dihalatkan. Itu adalah sebagai kesimpulan ini. Betulkan cara berfikir. Amal ma'ruf nahi munkar, anak kita, isteri kita, orang sekalian kita, betulkan cara berfikir. Betul cara berfikir, betul cara bertindak insya-Allah. Wallahu a'lam. Selamat menyambut Maulid Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Beliau suka dengan Datuk sebab memberi satu pandangan yang baik, dan saya suka dengan Pak Muhammad sebab dia faham saya pegang mikrofon tanda di bawah. Jadi memandangkan masa kita sudah sampai ke ujungnya, jadi saya rasa saya tidak mahu mengurai lagi sebagainya. Jadi apapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih terusan pada Dua Ahli Panel, Tuan Datuk Jindawi Yusof dan juga Kedai-Kedai Ustaz Muhammad Abdullah yang dapat berkongsi ilmu pengalaman, dan mudah-mudahan ia dapat menyentuh hati kita untuk melakukan satu perubahan yang lebih baik. Kerana Nabi sebut sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih, dan terima kasih juga kepada yang hadir pada petang ini, dan dengan sekadar saja qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terserah pada jiwa.